Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga rezeki kita seluas lautan. Amin. Okey, hari ini saya nak share dengan sahabat-sahabat semua macam mana kita nak memperbanyakkan pokok kuping gajah. Ni kuping gajah dah besar. Ada yang lagi besar. Nanti saya akan tunjukkan gambar untuk video. Okey, ni kita nak memperbanyakkan kuping gajah. Okey. Kita memperbanyakkan, kita keluarkan dari pot ataupun dari pasu. Okey. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah keluar. Okey, kalau untuk media tanah kuping gajah ni, okey, kita memperbanyakkan macam media tu media yang poros. Kita kena guna macam ni. Okey, lepas tu hormos saya. Okey, macam contoh, siapa yang berminat dengan hormos saya boleh WhatsApp ke nombor yang ada dekat sini, ataupun dekat awal video saya akan letak nombor WhatsApp saya ni. Okey, kalau berminat, ini adalah tanah poros saya yang saya buat sendiri. Ramai dah orang dah mencuba. Alhamdulillah, dengan izin Allah tanaman-tanaman semua sihat. Okey, sebab media saya ni media dia bukan tanah, dalam ni tak ada tanah langsung. Dia media poros. Dalam hormos saya tak ada tanah langsung, tapi dia media poros. Ada 7 jenis media poros. Okey, kita kalau nak tanam keladi ataupun alokasia, semua pokok boleh guna. Lepas tu kurangkan tanah dalam tanaman. Okey, kurangkan tanah dalam tanaman, banyakkan media yang poros ataupun media ringan. Okey, kalau kita pergi ke luar negara, dia kadang-kadang ada campur dengan batu-batu. Tapi bukan batu yang ni lah, batu yang untuk tanaman. Lepas tu dia akan banyakkan lagi, macam contoh daun kering, ataupun kayu-kayu, pokok-pokok. Kalau boleh lagi poros, lagi bagus untuk tanaman. Sebab apa saya kata lagi bagus untuk tanaman? Sebab bila kita siram ataupun musim hujan, media tu tak terlampau lembab atau basah. Bila kita siram, dia langsung terus keluar. Itu bermakna tanah tu poros. Okey, itu bermaksud tanah itu poros. Okey, selalu saya petikaikan. Tanah poros tu baik untuk tanaman. Macam contoh hormos saya ni, dia bukan macam baja lah. Dia macam untuk mengelakkan akar tu dari busuk, akar tu bermasalah. Bila kita tak jaga dari dalam tanah ataupun kita tak jaga dari akar, pokok susah nak mengeluarkan daun baru ataupun bunga baru. Bila tanah poros ni ataupun hormos yang poros ataupun tanah yang poros, bila kita guna, dia tak ada banyak tanah, akar tu senang nak membiak, akar tu sihat. Bila akar tu sihat, pokok kita dan tanaman kita sihat. Lepas tu jangan lupa baja seminggu sekali. Okey, kalau nak tengok tanah sihat ke tak, tengok akar dia. Akar dia cantik, akar dia banyak. Okey, kita keluarkan tanah-tanah ni semua. Jangan terlampau contoh stres ya. Okey, kita ketuk-ketuk dia perlahan-perlahan, keluarkan tanah-tanah tu, baru kita boleh nampak akar tu. Kita nampak akar tu kat mana, kita boleh memperbanyakkan. Okey, ini anak kepada pokok yang saya dah besar tu. Okey, bila
tanah poros, dia basah macam mana pun dia tak akan menjadi pasu tu contoh macam banjir, becak. Dia basah tapi lembap. Contoh macam kain tu. Kain tu kalau kita perah, dia banyak air kan. Bila kita dah perah, kain tu sentiasa lembap kan. Macam tu lah media tanah kita yang kita nak. Okey. Alhamdulillah lah, hormos saya ni banyak membantu sahabat-sahabat yang kat luar sana yang permula, yang belum tahu macam mana nak penjagaan pokok. Selalu saya petikaikan kalau aduk saya punya hormos ni, kurangkan tanah. Kalau boleh 2 atau 3 pack, lagi banyak lagi baguslah. 2 atau 3 pack campur dengan 1 pack tanah. Tanah yang tak ada campuran apa-apa. Tanah kosong ataupun tanah hitam. Tanah organik yang ada baja pun boleh. Okey. Jangan ada tanah yang ada sekam padi, ada sekam bakar. Okey, tak perlu campur-campur sekam bakar, sekam padi, tak perlu. Okey, tak perlu campur apa-apa sebab dalam media tanah saya tu dah ada bahan-bahan yang kita campur. Okey, kalau berminat boleh WhatsApp saya terus. Okey. Kalau nak tanya pasal tanaman pun boleh juga. Okey, nampak? Kuping gajah ni dia macam sama macam pokok keladi bunga merah. Dia macam ni juga. Lepas tu kalau kita dah asingkan kuping gajah ni, okey, kita dah asingkan. Kadang kita perlahan-lahan pun dia dah tercabut dah. Okey, tapi kita kena tengok akar dia dari mana ke mana sebelum kita nak tarik dia tu. Macam ni, nampak? Okey, nampak tak? Yang penting ada akar. Bila ada akar, dia boleh hidup. Lepas tu masa kita nak tanam indukkan ataupun anakkan dia ni, jangan terlampau dalam. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana jangan terlampau dalam. Okey, saya akan tunjukkan perlahan-lahan biar sahabat-sahabat kat luar sana faham macam mana kita nak memperbanyakkan. Sekejap ya. Kita kena cari alur dia betul-betul. Okey. Okey, macam contoh. Dia ada macam ni, ada akar. Okey, kita asingkan dulu. Tengok mana dia punya daun tu pergi ke mana semua. Okey, nampak tak? Okey. Pakai pisau yang tajam. Okey, nampak tak? Dia ada banyak alur tu kan? Banyak, nampak? Kita potong. Okey, kadang-kadang kita patahkan je pun dia dah boleh hidup. Yang penting ada akar dia sebab dia ada akar angin. Bila ada akar angin, dia boleh hidup. Okey, macam ni, nampak? Nampak ni yang saya dah potong. Okey, ada akar angin, dia boleh hidup. Tapi masa mula-mula kita nak tanam tu, pastikan tanah tu jangan, media kita tu jangan terlampau banyak tanah. Okey, jangan terlampau banyak tanah. Okey, dia boleh hidup. Kalau okey, kita buang mana daun-daun yang dah tak okey. Okey, macam ni. Okey, nampak? Kalau ada akar angin, dia boleh hidup dah. Tapi ada tapinya. Jangan kerap siram. Okey, ini indukkan dia. Okey. Ni indukkan dia. Okey. Ni indukkan dia. Okey, saya dah dapat 1 2 3 4. Saya dah dapat 4 pot. Okey, kita taruh tepi. Indukkan dia, kita boleh tanam balik. Okey. Kita campur sikit. Okey, tanah yang dah ada ni saya campur sikit dengan hormos saya.
Okey, nampak tanah poros hormos saya. Campur saja tanah ni, sebab tanah ni hari tu saya baru aja tukar. Kalau baru je tukar, kita boleh je campur dengan hormos. Tapi kita banyakkan hormos dari tanah. Hormos ni pun nanti lama-lama pun dia akan jadi baja juga. Okey. Sebab apa? Nanti lama-lama pun dia akan pupus juga. Hancur. Dia hancur. Okey. Kalau ada yang kecil-kecil, kita tanam dekat pot yang kecil lah. Kalau ada yang besar, kita tanam ke pot yang besar. Ni tadi induk dia, saya nak tanam balik ke pot dia. Jangan tanam, nanti saya tunjukkan ya. Jangan tanam terlampau dalam. Biar dia punya akar tu dia dekat atas. Nanti saya akan tunjukkan. Biar sahabat-sahabat semua faham. Sebab pokok kuping gajah ni dia tak suka terlampau dalam sangat. Dia tak suka terlampau dalam sangat. Okey, maksud saya tadi jangan terlampau dalam tu. Okey, kita tanam dia jangan atas macam ni. Okey, kalau boleh dia besar ke ataupun kecil ke, kita jangan tanam dia punya bahagian ni tenggelam. Macam ni tak boleh. Kena bawah sini. Kena bawah sini. Jangan sampai atas ni tenggelam. Okey. Okey, kita letak tanah tadi yang dah campur dengan hormos tu. Okey. Kita letak sikit-sikit, kita tarik dia ke atas sikit, jangan bagi dia tenggelam. Dia punya atas dia tu jangan bagi tenggelam. Kalau tenggelam dia basah, dia cepat busuk. Yang atas tu dia cepat busuk. Okey, lepas tu kalau kita baru tanam, jangan letak di tempat yang panas. Jangan letak di tempat panas. Lepas tu jangan kerap siram. Jangan kerap siram. Kalau kita kerap siram, dia boleh jadi busuk akar lah. Tak kisahlah pokok apa pun, pokok keladi ke, tak kisah pokok apa. Tapi jangan terlampau kerap siram. Okey, kalau media dia basah, tak perlu siram. Kalau media kering, baru siram. Okey. Tanam dia perlahan-perlahan. Yang penting akar dia jangan terbenam. Akar dia jangan terbenam. Dia punya atas tu jangan terbenam. Sekejap, nanti saya tunjukkan ya. Okey, macam ni contoh. Okey, macam ni contoh. Nampak? Dia punya ni, dia tak tenggelam. Okey, dia tak tenggelam. Kalau kuping gajah memang tak suka ni atas dia tenggelam. Kalau boleh, akar dia sahaja. Okey. Ambil satu, kita tanam. Kalau hormos ni memang baik untuk kalau contoh, kalau pokok yang kita baru tanam ataupun pokok keladi yang kita baru ambil dari pasu ataupun anak-anakan yang dari pasu, kita tak perlu campur tanah. Kita cukup hanya pakai hormos sahaja. Okey. Okey, itu saja untuk kali ni. Saya dah sharekan dengan sahabat-sahabat semua pokok
kuping gajah. Macam mana kita nak memperbanyakkan. Kalau berminat, boleh WhatsApp saya terus. Media hormos saya. Baik untuk tanaman kalau nak pokok-pokok sahabat semua sihat dari dalam akar. Okey, penjagaan dari dalam akar tu memang terbaik. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Aisyah Bunga. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tengok iklan saya sampai habis untuk support video saya. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.